Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fazana binti Fuku Anwar, nombor metrik 277-150. Pada hari ini, saya akan menerangkan satu subtopik yang ada dalam bab 10 dasar kerajaan, iaitu dasar-dasar pecah dan perintah. Kerajaan kolonial Inggeris mentadbir penduduk Bumiputera dan imigran secara berasingan. Dasar ini dikenali sebagai sistem pecah dan perintah, satu kaedah imperialisme penjajah Eropah yang digunakan di tanah jajahan untuk melemahkan Bumiputera dan memberikan keutamaan kepada kaum imigran serta memisahkan mereka daripada penduduk Bumiputera. Golongan imigran dibiarkan mengekalkan identiti dan budaya masing-masing serta tidak digalakkan berhubung secara langsung dengan kaum Bumiputera. Mereka diberikan kemudahan untuk terlibat dalam perkembangan perusahaan biji getah dan aktiviti perniagaan. Penduduk Bumiputera disisih dari corak kegiatan ekonomi komersial. Walaupun tidak ditindas secara kekerasan, mereka tetap mahu kekal dengan cara hidup tradisi menjadi petani. Oleh itu, pihak Inggeris berharap dapat membentuk keadaan yang stabil dan terus menjajah negara ini. Dasar, pecah dan perintah membayangkan usaha yang terancang bagi mewujudkan satu keadaan yang menjadikan orang Melayu sebagai penduduk Bumiputera akan tertekan daripada segi kehidupan ekonomi, politik dan sosial. Di samping pelbagai aliran pendidikan, agama dan akhbar bagi memenuhi kehendak dan selera setiap kaum, terdapat juga pelbagai persatuan kebajikan, sukan dan pertubuhan-pertubuhan sosial lain yang ditubuhkan oleh setiap kaum bagi mengendalikan aktiviti perkauman masing-masing. Walaupun antara persatuan dan pertubuhan sosial tersebut terdapat pertembungan dan perhubungan dengan persatuan kaum-kaum yang lain, tetapi pertemuan ini berlaku dalam bentuk yang hanya menonjolkan identiti, persaingan dan semangat kekitaan kaum masing-masing. Sebilangan besar persatuan ini diadakan khusus untuk kepentingan satu-satu kaum sahaja. Misalnya, terdapat Malay Club Chinese dan Indian atau Ceylonese Association di bandar-bandar. Pada tahun 1937, misalnya, orang India telah menubuhkan Persatuan India. Persatuan ini telah membuat desakan terhadap kerajaan British supaya mengambil tindakan dalam membaiki keadaan pekerja yang lebih baik bagi pekerja-pekerja India. Selain persatuan untuk kebajikan sesuatu kaum, terdapat juga persatuan-persatuan sukan. Pertandingan sukan persahabatan kerap dilakukan antara kaum, tetapi hubungan bersukan seperti ini banyak berasaskan persaingan antara kaum. Keadaan ini boleh menggalakkan dan melabelkan lagi semangat perkauman, kerana tiap-tiap kaum cuba untuk menaikkan dan mengenangkan persatuan sukan kaum mereka sahaja. Akhbar merupakan salah satu media yang berkesan untuk memupuk perpaduan masyarakat. Selain itu, akhbar juga merupakan alat yang dapat meniupkan dan menyemarakkan semangat perkauman di kalangan masyarakat pelbagai kaum. Keadaan ini memang berlaku dalam masyarakat kita semasa penjajahan British. Terdapat pelbagai akhbar yang diterbitkan bagi memenuhi selera setiap kaum. Ada akhbar yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, Tamil, Cina, Inggeris dan Punjabi. Setiap akhbar hanya memberikan perhatian secara menyeluruh kepada kegiatan golongan kaum tertentu sahaja. Misalnya,
akhbar bahasa Cina lebih mengutamakan perkembangan dan kejadian yang berlaku di China. Akhbar Tamil pula memberikan dan menonjolkan berita di India. Oleh itu, kaum Cina dan India yang tinggal di Malaya merasakan adanya jalinan hubungan yang rapat di antara mereka dan saudara mara mereka di tanah besar Cina dan India. Dalam isu pendidikan, kita dapati hanya pendidikan Inggeris merupakan aliran yang membolehkan ketiga-tiga kaum bercampur dan menimba ilmu di bawah bumbung yang sama. Kita dapati juga hanya akhbar berbahasa Inggeris yang dibaca oleh semua kaum di Malaya ketika itu. Walau bagaimanapun, akhbar-akhbar Inggeris ini pula tidak dapat memainkan peranan yang sebenarnya dalam menyatu padukan masyarakat, kerana berita-berita yang dimuatkan tidak memberatkan ke arah perpaduan kaum. Akhbar-akhbar Inggeris hanya memberikan tumpuan ke arah perkembangan dan pemerintahan Inggeris sahaja. Akhbar-akhbar pelbagai bahasa juga telah menjarakkan lagi jurang pemisahan antara kaum di Malaya. Setiap kaum menonjolkan berita, budaya dan perkembangan yang berlaku di sekitar kelompok kaum mereka sendiri dan di negara asal mereka. Ini menguatkan lagi semangat kecintaan terhadap tanah air dan kaum mereka sahaja. Perkembangan dan semangat yang sempit ini tidak dapat membantu mereka memahami bahasa, budaya, sensitiviti kaum-kaum lain. Dasar pemerintahan Inggeris yang mengamalkan kaedah pecah dan perintah telah menimbulkan pelbagai implikasi terhadap perpaduan masyarakat Malaysia. Pengelasan kaum mengikut jenis pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza telah mengurangkan tahap interaksi penduduk tanah Melayu yang terdiri daripada pelbagai rumpun etnik yang berbeza. Tindakan penjajah yang mengasingkan kaum mengikut bidang ekonomi dan persekitaran tempat tinggal telah menimbulkan kecurigaan di antara satu kaum antara kaum yang lain. Oleh itu, secara keseluruhannya, berdasarkan fakta yang jelas bahawa dasar pecah dan perintah British adalah kehendak British sendiri dan bukannya didorong oleh kemahuan kaum-kaum utama di tanah Melayu. British lebih cenderung menggalakkan setiap kaum mengamalkan dan mengekalkan sistem pendidikan tradisional dari negara asal mereka. Manakala, bidang ekonomi pula, British sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengekalkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajah. Juga mengekalkan penduduk peribumi di kampung-kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk tanah Melayu tidak terjejas.